Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita ke episod terbaru Seni Siti. Saya harap semua telah pulang bercuti ataupun baru nak pergi bercuti dan segar, gembira, dapat habiskan masa bersama keluarga, dapat lihat pemandangan indah, menghabiskan masa cuti sekolah bersama anak-anak, keluarga, orang tua dan adik-adik, rakan dan sebagainya. Dan hari ini berdasarkan tema cuti sekolah lagi, dan kita juga masih lagi dalam tema baru lepas habis Christmas dan juga nak masuk ke tahun baru dan juga selepas tahun baru. Jadi ramai lagi masih dalam mood bercuti. Jadi aktiviti kita hari ini adalah aktiviti santai lah, fun bonding activity, di mana mak ayah, anak-anak semua, grandma, grandpa pun boleh turut serta dalam aktiviti. Dan ni adalah aktiviti bonding yang paling fun lah, paling fun dan semua orang boleh join dan kos dia tak tinggi. Jadi saya nak kongsi ada banyak material yang kita boleh dapat daripada stationery shop ataupun kedai alat tulis, di mana harga dia pun tak mahal. Macam ni kita boleh dapat macam basic, very basic set watercolour kat sini yang bernilai dalam RM10 ke RM15. Ada juga yang RM20, bergantung kepada jenama dan juga jenis bahan dia. Jadi ni boleh dapat daripada kelas kedai stationery shop, watercolour ya. Dan seterusnya juga set berus macam ni jenama Faber-Castell. Kat sini kita boleh tengok ada macam kelas kita yang sebelum ni, dia ada jenis flat brush, round brush ataupun berus bulat ni, berus lepeh, dan ada berbagai jenis saiz kat sini. Dia ada saiz 12, 4 dan 8 jenis round brush dan juga flat brush bersaiz 10. Jadi ni memang very good starter kit untuk kita mula melukis. Dan kita juga kat sini ada watercolour pad. Jadi kalau adik-adik, tuan-tuan, perempuan semua perasan, bila kita guna watercolour, kita kena make sure kertas kita pun sesuai untuk catatan air. Dan berus pun kita gunakan memang untuk watercolour, dan set kita adalah set watercolour juga. Jadi ni antara kita punya basic set. Dan dalam tempoh 3 minggu berturut-turut ni kita ada special giveaway. Boleh dapat starter set ni. Nanti saya akan kongsi di penghujung episod ni bagaimana kita boleh dapatkan free starter kit ni untuk tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua cuba dekat rumah. Jadi kita tonton sampai habis episod ni untuk kita tahu macam mana nak dapat giveaway. Tapi sebelum tu saya nak kongsi juga material yang kita guna hari ni adalah, kalau dah pernah tonton kelas kita sebelum ni, saya ada cerita watercolour paper ni ada pelbagai jenis dan dia ada berat dia. Macam ni berat dia adalah 200 gram. Ni kira agak good quality, di mana 200 gram ni bila kita lukis tu, air dia pun boleh serap dengan baik. Berus kita pun boleh glide ataupun bergerak dengan selesa lah. So ini contoh watercolour pad yang bagus. Dan sekiranya kita menggunakan watercolour pad, watercolour ni ada satu pantang dia, di mana kita kena pastikan bila kita guna paper tu is the right side of the paper. Selalu ramai yang mula-mula melukis watercolour, kenapa tak jadi, kenapa tak cantik? Sebab dia lukis dekat bahagian salah. Bila kita guna watercolour ni, dia ada, bila kita buka helaian kertas itu, kita kena pastikan kita lukis di bahagian hadapan kertas tu. Dia tidak sekali-kali kita boleh warnakan di bahagian belakang watercolour pad tu, sebab dia direka untuk tidak boleh serap air. Ni penting tuan-tuan, perempuan, adik-adik semua kena tahu, sebab watercolour dia reka di bahagian belakang ni, dia ada sejenis lapisan berbentuk lilin yang membuatkan watercolour ataupun catatan air daripada bahagian depan ni tidak tembus ke belakang.
Jadi bila kita colour di bahagian yang salah, di bahagian belakang, ramai yang tanya kenapa cat dia tak masuk, warna dia pudar, tak cantik. Sebab watercolour dia, kita cuma boleh warna di bahagian hadapan kertas tersebut sahaja. Ini tip yang mungkin tak ramai yang kongsi, sebab di kertas watercolour ni sendiri tidak tulis please paint only on the right side of paper. Tak. Jadi very important untuk kita pastikan bila watercolour cuma lukis di bahagian atas. Jadi kalau saya sebagai artis, apa yang saya buat bila saya keluarkan kertas ni, saya akan pastikan saya ambil pensel, saya akan mark X dekat belakang paper ni. So untuk ingatkan saya jangan conteng ataupun warna dekat bahagian belakang ni. This is the wrong side of the paper. Cuma di bahagian depan sahaja. Okay, that is a very important artist tip yang selalunya kalau artis baru ataupun first time menggunakan medium catatan air boleh tersalah langkah. Okey, hari ni kita nak buat apa dia? Jangan kita nak buat bookmark. Penanda buku. Ramai di sini yang suka membaca. Kalau suka membaca, bookmark ni adalah hadiah yang sangat best untuk diterima. Sangat best juga untuk orang yang memberi tu, sebab yang memberi tu sudah pastinya nakkan yang menerima tu menghargainya, menggunakannya di dalam buku, kegemaran masing-masing dan sebagainya. Jadi untuk peminat membaca ataupun baru nak berjinak membaca, hari ni adalah hari kita cuba buat hadiah bookmark. Ini memang antara hadiah yang mungkin grandma, grandpa atau opa suka terima, sebab boleh guna untuk tanda Quran. Jadi bookmark ni boleh guna untuk Quran, untuk novel, dan untuk buku resepi. Jadi penerima tu pun akan happy. Jadi kalau adik-adik yang nak cari hadiah untuk opah atuk tu, mungkin ni adalah salah satu daripada hadiah yang boleh consider. Okay, so kita dah potong 3 bahagian ni. Jadi 3 bahagian kertas ni kita potong sama rata daripada helaian sekeping kertas watercolour tadi tu. Jadi sekarang kita akan lekatkan dia di atas meja. Jadi aktiviti ni boleh buat beramai-ramai dan sangat simple. Hadiah yang sangat simple. Bagi saya macam kalau peminat seni ni, banyak hadiah-hadiah yang kita boleh buat sendiri untuk beri pada kawan-kawan, beri pada family sebagai hadiah. Jadi kalau bagi mereka menyambut Christmas ataupun hari raya atau apa saja hari perayaan ataupun birthday, boleh buat sendiri hadiah tersebut. Jadi minggu ni kita akan buat bookmark. Minggu depan kita akan buat kelas untuk buat birthday card. Jadi tu pun satu ilmu yang boleh menjimatkan juga. Okay, mula kita akan gunakan kita punya masking tape tadi yang warna putih ni, boleh beli di kedai-kedai berdekatan, kedai stationery ataupun Mr. DIY. Dan kita lekatkan di atas meja. Ini untuk memudahkan kita untuk mewarnanya nanti dan untuk memastikan air tidak terkeluar-keluar daripada bahagian yang kita nak tandakan dengan masking tape tu. Jadi kita buat juga di bahagian tengah. Dia akan blok bahagian yang kita tak nak warnakan. Okey. Kat sini juga kalau ada yang mencari-cari hadiah untuk diberikan untuk Hari Guru. Hari Guru adalah antara juga hari-hari yang di mana ramai yang mencari-cari hadiah yang nak diberikan kepada guru. Jadi ini juga adalah antara hadiah yang sangat digemarilah untuk Teachers Day. Jadi untuk hari Teachers Day 16 Mei nanti, boleh kita consider untuk buat bookmark untuk cikgu-cikgu kegemaran adik-adik semua. Okey, kita tandakan di bahagian, di setiap bahagian ni. Kenapa kita letak masking tape? Supaya bahagian ni tak terkena air dan air tersebut dia tak terkeluar. Dia tak ada terkeluar-keluar ke bahagian atas meja. Jadi meja kita pun tak kotor, tak komot. Teachers Day adalah antara hari yang ramai juga student tertanya-tanya nak bagi hadiah pada. Lagi satu adalah Mother's Day.
Ni antara hari-hari special yang di mana kita boleh buat hadiah ni. Dan kalau tak nak bagi kat orang pun, kita pun boleh buat untuk diri sendiri. Hadiah untuk diri sendiri pun why not kan? Kita pun dengan era yang di mana kita pun kena ada self-care, kena ada masa untuk membaca, untuk berhibur, untuk melukis dan untuk beriadah dan sebagainya. Jadi, jangan lupa juga untuk bagi pada diri sendiri. Okey. Masking tape ni pun kita buat kemas-kemas supaya dia nanti, tapi jangan tekan terlalu kuat masking tape ni sebab kita tak nak nanti kertas tu akan tertarik oleh masking tape ni. Jadi kita pun pastikan enough untuk supaya air tu tak ada terkeluar, tapi dalam masa yang sama kita jangan tekan kuat sangat sebab nanti kertas tu bila kita cabut dengan masking tape tu dia akan melekat dengan masking tape tu. Okey, sekarang ni saya nak bahagikan kepada 3 bahagian dan ada yang saya lukis lautan, ada juga yang saya lukis galaksi. Dan ada juga saya lukis langit ataupun awan dan juga pemandangan. Jadi kita nak pilih mana satu kan. Jadi ada 3 bahagian dekat sini. Okey, kita boleh mulakan. Saya menggunakan berus flat brush hari ni bersaiz 12. Kenapa saya menggunakan berus besar? Supaya senang permukaannya cepat siap. Dan kita boleh cover permukaan yang luas. Okey, kita dah siap, dah ready kita nak ready colour. So jadi kat sini saya dah sebelahkan, saya dah squeeze siap-siap watercolour saya. Ada pelbagai warna kat sini, daripada beberapa tone warna hijau dan juga beberapa tone warna biru. Apa yang paling best bila kita guna watercolour adalah colour dia walaupun dah kering, dia tak macam akrilik, tak macam cat minyak. Dia walaupun dah kering, kita boleh activatekan dia dengan air. Ni memang dah kering ni sebab saya dah squeeze dah lebih sejam tadi. So sekarang ni saya nak activatekan dia. Tapi sebelum tu, hari ni kita menggunakan teknik catan air wet on wet. Okey. So kita cuba satu dulu. Kita cuba yang pertama bahagian kiri ni di mana saya meletakkan dulu air di atas permukaan kertas ni. Kita boleh lihat sama ada kertas ni sedut tak air tu. Kita boleh lihat dah air tu mula-mula hampir diserap oleh kertas ni. Maksudnya kita telah menggunakan bahagian permukaan kertas yang betul. Okey, so bila kita dah letak air tu, seterusnya saya mula aplikasikan warna. Dan di sini macam kelas-kelas kita sebelum ni, tonal value ataupun tone warna masih kita perlu perhatikan. Jadi saya akan mula melukis menggunakan tona warna yang paling gelap. Jadi kita dah mula dengan warna yang lebih gelap tadi. So kita akan gradually selang-selikan. Dan apa yang kita cuba buat ni tadi adalah lautan. Ada bahagian lautan yang warnanya lebih kehijauan. Dan ada yang warna lautan yang warnanya lebih terang. Kita selang-selikan. Ada bahagian yang kena cahaya dan ada bahagian yang tidak terkena cahaya. Jadi kita teruskan. Ni very clean, straightforward strokes. Okay. Ni very simplify lautan menggunakan catan air. Okay. Sekali lagi kita menggunakan teknik wet on wet di sini. Okey. Seterusnya apa yang kita akan buat? Saya akan introduce satu teknik apa yang kita panggil salting ataupun melukis menggunakan garam. Dan ini adalah watercolor hack di mana kita menggunakan garam untuk create texture cahaya.
Boleh lihat kat sini, saya gunakan satu dulu. Apa yang garam ni buat, dia akan absorb air tadi tu. Dia akan serap air tadi. Dan kita tak guna banyak. Kita letak sprinkle sikit-sikit di bahagian air tadi tu untuk create texture. Jadi bila dia serap garam tadi tu, dia akan meninggalkan satu tekstur yang sangat cantik. Jangan letak terlalu banyak. Kita letak sikit-sikit. Dan kita biarkan dia untuk kering. Okey, ni kita panggil salting ataupun melukis menggunakan garam untuk create texture. Especially sesuai untuk kita buat lautan ataupun untuk kita buat texture di galaksi. Okey. Jadi kita akan biarkan dia kering dulu dan kita move on kepada next painting. Okey. Next painting yang kita akan buat adalah galaksi. Sama juga kita letakkan satu lapisan air. Again, kita menggunakan teknik wet on wet. Okey, dengan air yang kita letak tadi tu, bayangkan naik purple galaxy Kita warnakan, dapatkan tonal value yang sesuai. Masih lagi menggunakan teknik di mana kita buat tonal value dia daripada warna gelap ke terang. Dan kat sini saya juga menambahkan warna biru. Galaxy night sky dia. Dan ada juga bahagian yang jadi ni banyak nampak memang agak dreamy dan agak simple. Jadi this is a fun activity yang boleh buat ramai-ramai dengan kawan-kawan dan untuk semua pelbagai peringkat umur. Dan dia punya skill yang diperlukan adalah sangat basic. Maksudnya skill mencampurkan warna, untuk menggunakan berus dan sebagainya. Ini memang something yang untuk fokus pada fun activity dan boleh menggunakan warna mahal atau warna murah. Dia tak kira. Okey. Sama juga untuk bahagian yang kedua ni, kita boleh guna teknik salting ni di mana kita menggunakan garam tadi tu untuk create texture bintang-bintang tadi tu. Be careful, jangan guna terlalu banyak garam dan juga tak terlalu sikit lah. Untuk kita buat texture Milky Way dia tadi. Nanti lepas dah kering nanti kita akan nampak perubahan tekstur dia pada lukisan tu. Sebab fungsi garam ni adalah menyerap air yang berlebihan dan create tekstur yang kita nak tadi tu. Okey, jadi kita restkan dulu kat sebelah tu. Bahagian sini juga kita akan buat lagi satu lautan, tapi kali ni kita buat lautan yang lebih hijau. Sama. Tapi kali ni kita punya wet on wet tadi tu tak terlalu banyak air. Okey, kita try laut turquoise green. Okey, laut yang lebih hijau. Nampak kat situ. Kita
kita boleh gunakan berus kita untuk create texture buat alun-alun dia. Dan hampir habis dah air ke warna yang kita dah bancuh tadi. Okey, tadi saya ada kongsi berkenaan tentang giveaway ya. Jadi, saya nak tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua untuk dapatkan giveaway kita hari ini, which is our watercolour starter kit bernilai RM50. Saya harap tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua boleh komen. Kita akan pilih komen yang paling menarik, paling konstruktif, paling engaging untuk kita bagi starter pack kita. Jadi boleh komen sekarang sampai ke akhir episod ni. Okay, seterusnya kita masih lagi menggunakan teknik salting tadi tu. Jadi bahagian yang untuk the last bookmark ni, kita create texture tersebut pada bahagian-bahagian yang kita nak ada texture. Okay, jadi hampir selesai kat sini. Dia ada 3 bookmark yang dah selesai ni. Jadi kita tunggu, sementara kita tunggu kering tadi tu, saya nak kongsi tentang kenapa teknik menggaram ni adalah teknik yang popular. Jadi garam ni memang kat rumah memang semua ada lah. Dan ni garam yang saya guna ni memang garam memasak. Dan watercolour ni dia ada banyak hack dia. Ada banyak teknik dia. Ada yang menggunakan berus gigi contohnya. And then berus gigi tu pun create rough texture pada canvas. Ada juga yang menggunakan teknik selain daripada menggaram, dia menggunakan sayur-sayuran, contohnya kentang yang dipotong ataupun cardboard yang dipotong untuk create texture pada lukisan tersebut. Jadi ada banyak teknik-teknik ini yang boleh dipelajari, dan tapi teknik menggaram ni, menggunakan garam ni adalah teknik yang paling mudah, sebab kat rumah memang masing-masing memang semua ada garam. Dan bila kita dah buat ni, kalau kita nak bagi cepat kering, boleh juga menggunakan hair dryer. Ataupun selalunya kalau dalam bilik yang ada aircon, dia memang akan cepat kering juga. Dan selalunya room temperature pun sudah cukup untuk kita dapatkan hasil yang memuaskan. Jadi seterusnya apa yang kita buat setelah lukisan kita hampir kering, apa yang kita buat adalah seterusnya adalah kita buka masking tape tadi kita. Setelah kita buka masking tape kita tadi, kita akan dapat lihat tekstur di mana masking tape ni sebenarnya kita gunakan untuk preserve bahagian tepi ni supaya nampak bersih, kemas dan putih dan tak terkena contengan lukisan kita tadi. Dan kita buka perlahan-lahan dan kita boleh lihat dah nampak lukisan tadi sudah mula kering. Dan saya nak tunjuk, jadi kita akan bersihkan garam yang kita tak pakai tadi tu. Dan kita boleh nampak dah sudah tekstur berkaca-kaca. Di bahagian atas, warna yang permukaan yang tadi sebelum tadi terkena garam, dia nampak seperti berkaca-kaca cahaya. Boleh nampak kat situ kan? Kita boleh lihat kat sini. Jadi nampak seperti cahaya matahari yang terkena pada lautan. Dan selalunya kalau nak lukis, nak dapatkan efek tu memang agak mencabar dan memerlukan masa yang lama. Tapi bila kita menggunakan garam, efek tersebut kita dapatkan segera. Ni. Macam tu. Nampak kan macam air lautan kat situ. Okey, jadi ini kita letak di tepi dan seterusnya macam sama juga yang macam lukisan galaksi tadi, kita buka masking tape dia tadi. Buka perlahan-lahan. Okey.
Jangan sampai terkoyak kertas. Dan masking tape tadi tidak boleh terlalu rapat dengan kertas. Dan tidak boleh ditekan terlalu kuat ya. Okey. Kita dah buka perlahan-lahan. Kita boleh nampak yang tadi. Sama juga tekstur dia tadi. Untuk kita dapatkan tekstur seperti bintang-bintang. Apabila kita ketepikan garam-garam tadi tu, kita boleh nampak tekstur seperti galaksi. Kan? Galaksi biru. Kat situ yang boleh menjadi hiasan seperti bintang-bintang pada bookmark tu. Okey. Apa yang menariknya, hasil kerja kita ni tidak mengambil masa yang lama. Tu yang kita panggil art hack lah. Kalau ada daripada kita yang mungkin ingat kita tak ada skill, tak boleh nak melukis, tak tahu teknik apa. Jadi mula dengan teknik menggaram ataupun menggunakan garam untuk mendapatkan tekstur seperti bintang-bintang ataupun tekstur cahaya. Okey. Sama juga yang ni. Kita boleh dapat tekstur lautan di sini. Okey. Jadi kita letak ni di tepi. Jadi ni pun dah hampir siap. Jadi seterusnya kita ambil tadi bookmark kita yang dah kering tadi tu. Untuk melengkapkan hadiah kita ni. Of course, untuk bookmark dia perlu ada ribbon ataupun penandanya. Kita ambil kita punya hole puncher kat sini. Kita buat lubang di tengah. Okey. Dan mungkin ada di ribbon di rumah ataupun boleh menggunakan apa saja, tali ke apa yang sesuai, recycle item yang juga boleh digunakan untuk kita jadikan ni adalah sebagai satu bookmark. Macam ni dah selesai hadiah yang boleh kita berikan. Dan artwork kita sebagai artis not final selagi kita tak sign artwork kita. Jadi kita sign dekat bawah ni nama dan tarikh kita. Okay. So, dah selesai. Bookmark kita dah boleh beri hadiah. Dan untuk mereka yang komen, yang dan like dan juga share dan juga bagi kita feedback yang bernas ataupun send some love kat komen kat chat dekat bawah tu, mungkin boleh dapat bookmark daripada Siti. Jadi kita akan postkan bookmark ni pada penonton kita yang bertuah pada petang ini. Suka tak? Okey. Sama juga yang dua tadi tu, kita akan letakkan lubang menggunakan punch maker macam tu. Dan kita masukkan ribbon ataupun apa saja tali yang sesuai. Okey, ni memang dah boleh jadi hadiah. So, that is something yang aktiviti seni yang kita boleh buat satu keluarga. Simple tak? Simple kan? Saya rasa dalam setengah jam ke 1 jam boleh hasilkan beberapa bookmark. Dan juga ada adik-adik kita yang buat jumbo sale kat sekolah ataupun fundraising untuk raih dana, buat bina surau sekolah atau sebagainya. Ni juga antara aktiviti yang boleh jana pendapatan untuk fundraising selain daripada beri hadiah. So banyak idea kan, seni memang boleh jana pendapatan walaupun sikit, RM1, RM2 ke ribu-ribu, of course. Okey, sekian saja untuk episod ni daripada Seni Siti. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan, Khamis 9 malam. Jangan lupa like, share kontan.my dan juga like Facebook, Instagram, TikTok Artistically Siti dan juga Cat Shah Alam. Okey, sehingga bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum.